Sekarang kita akan cuba membuat analisa ke atas soalan 1. Okey, cikgu nasihatkan pelajar supaya selepas mengikuti video yang ini, iaitu analisa soalan 1, cuba print out soalan 1 ini dan cuba buat analisa seperti yang akan cikgu tunjukkan nanti ya. Jadi ini adalah untuk membantu pelajar mengingat ataupun mengukuhkan ingatan. Now, apa maksud analisa? Now, analisa bermaksud kita kenal pasti setiap item yang ada di dalam imbangan tugas ini dimasukkan ke PD, UR ataupun KKK. PD, UR ataupun KKK. Memang salah satu saja. Tiada yang ketiga, keempat, kelima. Memang salah satu daripada tiga tadi lah PD, UR, KKK. So, kita perlu kenal pasti, dan kita perlu catatkan, di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan kertas, menunjukkan kita sudah buat analisa. Contohnya, kalau kita rasa yang pertama ini PHR, kalau kita rasa dia masuk di UR, kita catat UR begini. Kalau kita rasa dia masuk di PD, PD. Kalau kita rasa dia masuk di kunci kira, KKK begitu. So setiap satu imbangan tugas di sini bermula dari yang pertama sehinggalah yang terakhir kita buat analisa. Now, so kita mulakan. Now, peruntukan hutang ragu masuk di mana? KKK. Duty import PD. Pengiklanan UR. Alat tulis. Now, alat tulis bukan aset, jadi jangan masuk di KKK. Alat tulis ini adalah UR, belanja. Angkutan keluar P3 UR. Jawapan dia UR. Angkutan keluar adalah UR. Kata bayaran iaitu bayaran bil elektrik, telefon, air itu UR. Hutang lapuk UR. Belian dan jualan PD. Pulangan PD. Diskaun diberi PD. Komisen diterima UR. Upah dan gaji UR. Premis premis merujuk kepada bangunan kedai, jadi itu adalah KKK. Alatan pejabat merujuk kepada mesin kira, komputer, semua itu pun KKK. Tunai KKK. Bank KKK. Now, lihat di sini, bank kita mempunyai nilai di sebelah debit. Jadi bank di sini adalah aset semasalah. Cuba lihat ya. Nah, bank 4360. Itu adalah aset. Nah, teruskan. Angkutan masuk PD. Ambilan KKK. Penghutang pemiutang KKK. Modal KKK. Stok awal. Nah, stok pada 1 Julai ini adalah stok awal. Stok awal kita masuk ke PD. Insurans. Nah, ini insurans, bukan insurans atas belian. Jadi, insurans kita masuk di UR. Hutang lapuk pulih UR. Jadi setakat ini sajalah analisa imbangan tugas. Now, kenapa kita perlu buat imbangan tugas? Kenapa kita perlu buat analisa imbangan tugas? Sebab dengan hasil analisa kita ini, semasa kita sediakan katakan akaun perdagangan, kita hanya perlu masukkan item-item yang kita sudah tanda PD. So masukkan semua item yang PD dalam akaun perdagangan untuk mencari untung atau merugi kasar. Selepas itu, kita pula fokus kepada UR. Masukkan semua item yang kita tanda UR ke dalam akaun untung rugi. Last kali, kita akan masukkan semua item yang kita tuliskan KKK. Jadi, semasa kita menjawab, jangan terus buat akaun. Analisa dulu. Slow-slow dulu. Biarlah lambat asalkan selamat. So ini adalah contoh analisa untuk soalan 1. Now, satu lagi tips ingin cikgu kongsikan. Kalau kita lihat di soalan ini kan, kadang-kadang kita macam merasa susah mau nampak kan. Macam kalau kita tengok hutang lapuk, kalau kita tidak lihat dengan betul-betul,
Okay, kita mungkin akan terambil nilai di atas 5,000 ataupun terambil nilai di bawah. Okay, 33000. Nah, ada satu cara yang berkesan untuk mengelakkan ataupun mengurangkan risiko tersilap baca angka dengan cara kita tambah garis ataupun kita gariskan bagi setiap 5 item garis lurus melintang. Contohnya begini. Okay, setiap 5 garis, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap 5 item kita garis 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dengan ada garisan-garisan ini, risiko untuk silap ambil angka akan dapat dikurangkan lah. Okay, jadi sayanglah kan kalau kita sudah tahu cara buat tapi silap salin angka sebab silap tengok. Okay, sebab dia rapat-rapat kan susunan huruf dia. Jadi cikgu showkan kalau ada masalah pandai silap ambil angka, okay, buatlah macam begini, setiap 5 garis. Okay, jadi cikgu rasa itu saja untuk analisa imbangan tugas bagi soalan 1. Kita akan teruskan dengan analisa soalan 2 pada video seterusnya.